So hari ni kita berada di KLIA dan kita akan berangkat ke Masjid Al-Aqsa dan Jordan bersama saya Dai Wan. Saya dan bersama jemaah-jemaah. Ini saya. InsyaAllah kita nak berlepas dah. Moga-moga selamat kami sampai dekat Muscat, Oman, insyaAllah. Kami dah selamat sampai sebenarnya dekat Muscat International Airport dan sekarang ni kami nak terus masuk insyaAllah ke dalam pekarangan untuk transfer, lepas ni terus ke Amman Jordan pula. Jom. Kita sekarang berada di Muscat, Oman, dan sekarang kita transit untuk ke Amman Jordan lah. So lebih kurang dalam 2 jam, lebih kurang macam tu kita transit, dan kita fly ke Amman lebih kurang dalam 4 jam. Okay, see you in Amman. Kurang AA je. Okay. Lebih kurang AA. Sidang penonton semua, kita dah selamat sampai dekat Amman International Jordan Airport. Kalau ikutkan sekarang ni, kita transit tadi lebih kurang 1 jam. Sepanjang perjalanan juga lebih kurang 3 jam setengah. Alhamdulillah kita dah selamat tiba dekat sini. Dan insyaAllah lepas ni kita akan berarak ramai-ramai. Satu jemaah, satu tim. InsyaAllah kita akan naik bas, lepas tu kita akan ke hotel di sekitar kawasan Amman. Amman ni antara bandar yang terbesar dekat Jordan. Dan juga disebutkan oleh orang ramai, Amman ni merupakan antara 5 kota terbesar yang ada dekat Peninsula Arab. So Alhamdulillah kita dapat berpeluang menjejak di salah satu tempat yang dijangka 10 tahun lagi akan sebanding setaraf dengan Doha ataupun Abu Dhabi dekat Dubai. Inilah dia Amman. InsyaAllah kita akan lebih kurang 2 hari kita akan stay dekat sini. Moga-moga kita akan dapat banyak pengalaman-pengalaman yang baru, khususnya siapa-siapa yang nak ikut Kembara Al-Aqsa, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan Emirates Travel and Tours. Berapa pergi 15 Jordan. Jordan ke? Dolar. Untuk 10 gig. 10 gig. 10 hari. Call boleh lah, free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wa hadirat, alhamdulillah kita dah sampai dekat Wadi Musa. Ini adalah lembah valley yang disebutkan oleh penduduk-penduduk sekitar sini sebagai Wadi Musa. Maksudnya
Ini merupakan salah satu jejakan yang dikatakan oleh penduduk-penduduk dekat sini merupakan jejakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau ikutkan dengan tongkat sakti ataupun tongkat yang diberikan mukjizat oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, ketika mana beliau mengetuk sampai dekat sini, diketuknya lebih kurang batu yang macam ni. Lantas diketuk akan tongkat itu ke atas batu tu, maka daripada dalam tanah keluarlah air itu. Seperti yang kalian nampak, sehingga ke hari ini ada lagi tersegam indah dan menjadi lokasi hotspot orang ramai, khususnya penduduk-penduduk sekitar dunia, khususnya orang-orang Islam. Kalau hadirin hadirat nak tahu, ini dirakamkan jelas dalam Quran, dalam surah At-Taha ayat ke-60 77 hingga 78, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 60 hingga 66 menceritakan tentang tongkat mukjizat agungnya tongkat Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang boleh mengeluarkan air selepas ketukan daripada batu. Sekarang kita dalam perjalanan nak menuju untuk makan dengan minum dalam perjalanan ke Kota Petra, antara kota purba dunia. Jom kita singgah, drop by dulu, kita solat, lepas tu kita pergi. So ini antara makanan yang disediakan, ada roti prata, ada ayam dia. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Tamam. Selamat makan. Ada sup dia, makan yang lebih kurang orang Arab punya makanan lah. So kalau ikutkan tadi tour guide bagi tahu, perjalanan untuk cover keseluruhan Kota Petra ni insya-Allah lebih kurang 2 jam setengah. So buat akak-akak atau makcik-makcik yang nak ikut sama trip Kembara Al-Aqsa, kena betul-betul buat persiapan yang khas. Tapi istimewanya nanti kita akan melihat salah satu keajaiban dunia di antara 7 keajaiban dunia. Jadi jom kita tengok sama-sama. This is called Al-Khazni. This is considered temple for the Nabateans and also memorial for the King Aretas IV. Sekarang kita dah nak masuk ke kawasan pekarangan Kota Petra, kota peradaban ataupun kota purba yang direkodkan sebagai salah satu 7 keajaiban dunia. So sekarang dekat di awal-awal pintu masuk ni, seperti yang sedang penonton boleh nampak, kita nampak banyak tumbangan kuda. Siapa nak tumbangan kuda boleh dengan harga $30 dekat sini. So sekarang kami dalam perjalanan nak masuk, mari kita melihat apa dia pemandangan yang dikatakan salah satu keajaiban dunia yang disebutkan juga oleh pihak BBC sebagai 40 tempat yang wajib kita hadir atau kita pijak sebelum kita mati. Bayangkan, jom kita tengok sama-sama. Kalau ikutkan mereka ni memiliki kepercayaan bahawasanya blok-blok seperti ini, diorang akan buat tawaf. Diorang akan pusing buat tawaf mengelilingi. Diorang anggap blok-blok ni macam satu upacara untuk minta sesuatu daripada Tuhan. Inilah diorang punya kepercayaan pada zaman dulu, zaman pagan. Saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. This is now the beginning of the sheikh here. You can see the two niches, the arch, the water channel here on the left side that carved by Nabateans to bring the water inside here, used for irrigation and for animals. Baik, sekarang kita dalam laluan untuk ke Kota Petra. Kalau ikutkan seperti yang sedang penonton nampak sekarang, di kiri dan kanan kalian semua, ini adalah bahagian batu bata yang menjadi laluan. Ajibnya, gharibnya batu bata ni sifatnya boleh berubah warna.
Bila berlaku datang satu storm ribut, dia akan berubah menjadi warna merah. Ni batu-bata ni, dia sifat dia natural. Batu-bata ni semua juga menjadi laluan pada zaman kerajaan Nabatin dulu. Sampailah sekarang masih kekal dan sekarang dia menjadi tempat tourist spot. Okey, sekarang kita orang berdua, saya dengan Jay, tengah saksikan satu benda yang dekat depan ni. Kami sedang fikir sebenarnya, apakah yang menjadi maksud kepada ukiran seni bina ni. Kemungkinan ini merupakan salah satu tempat temple kecil yang dia orang letakkan statue kan? Jay kan? Tak Jay? Untuk dia orang sembah. Kan Jay? Masya Allah. Misteri, kekal misteri. Hanya di Kota Petra. Jom bersama Emrah Travel menjelajah bumi Jordan. They were around Kaaba, and he destroyed them. You remember when he opened Kaaba? Those are where the Arabs that worship many gods, many idols. This is what they believed: stones. And this is what Muhammad told them, that those no benefit from worshipping them. Stop worshipping. Stop. Only we have one God, one Allah. So leave those. Selamat sampai dekat salah satu tempat perhentian yang biasanya orang-orang Nabateans. Diorang akan stop kat sini macam R&R dan diorang akan sembah setiap satu ruangan yang ada tu, dan setiap satu ruangan tu sebenarnya dia mewakili setiap satu Tuhan ikut kepercayaan diorang. Kalau ikutkan. And the best part is this. The Greek fonts. Okay? The Greek fonts. It is really ancient. Memang sangat-sangat klasik, sangat-sangat ancient. Sebab itu Kota Petra ni dikenal sebagai salah satu kota purba ataupun kota purba pada zaman kuno yang still lagi survive hingga ke hari ini. Okey, penonton semua, seperti yang sedang menonton boleh nampak, sebenarnya ni seakan-akan satu statue. Kalau nampak ini bentuk pakaian jubah orang dan ini kaki orang, itu adalah kaki camel. Tempat ni disebut sebagai camel caravan. Tempat persinggahan ataupun tempat letak atau tempat stop by untuk unta pada zaman dulu. Ni ukirannya masih lagi kekal sampai sekarang. Bentuk orang, ini bentuk camel. Ni kaki dia. Perut dia, leher dia. Salah satu spot yang lain daripada yang lain tau. Kalau ikutkan, perasan tak dua lokasi ni? Ni, dua spot ni. Yang laki-laki duduk dekat sini, yang perempuan duduk dekat sini. Lantas mereka akan menghadap terus ke atas tu, nampak? Dan yang uniknya, ikut kepercayaan diorang dulu, diorang percaya siapa-siapa yang duduk dekat situ, lantas melihat situ, niat menjadi sepasang suami isteri, maka mereka telah pun sah diiktiraf sebagai seorang suami dan isteri. Raya kan? Kepercayaan orang dulu-dulu. Kepercayaan kerajaan Nabatin di Kota Petra. Hanya di Kota Petra. Welcome to Jordan. Ke 20 minit kita berjalan daripada awal pintu tadi, akhirnya kita dah sampai ke salah satu lokasi yang menjadi lokasi yang dikenal pasti sebagai antara 7 keajaiban dunia, iaitu Kota Petra. Ini adalah benchmark dia, sidang penonton semua. Yang uniknya, seperti sidang penonton tahu, bahawasanya daripada kerajaan Nabatin, mereka ini terkenal dengan seni bina ukiran tangan sendiri. Bayangkan, ukiran-ukiran batu ini semua adalah hasil bentuk daripada tangan usaha daya seorang manusia. Hebatnya IQ mereka, hebatnya kejituan mereka dalam menghasilkan satu construction seperti ini. Sedangkan itu sudah pun berlaku pada dekad yang lalu. Sidang penonton semua, dalam masa yang sama juga, kalau perasan dekat Kota Petra kita ni dikelilingi dengan jabal, dengan gunung ganang. Dan salah satu gunung yang terkenal ada dekat keliling Kota Petra disebut sebagai Jabal Harun.
iaitu Jabal Nabi Harun ataupun Gunung Nabi Harun. Di situ jugalah yang dikatakan sebagai salah satu lokasi bahawasanya Nabi Musa memakamkan abangnya iaitu Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Ramai tidak tahu bahawasanya Nabi Harun dengan Nabi Musa adalah sebenarnya adik-beradik. Nabi Musa adalah adik kepada Nabi Harun. Nabi Harun adalah abang kepada Nabi Musa. Kalau ikutkan selepas Nabi Musa dikejar oleh tentera Firaun dan berjaya sampai dekat kawasan sini, kota Petra ni, dan stay dekat sini, tinggal dekat sini, kesinambungan daripada itu dekat Jabal Harun itu, Nabi Harun datang berjumpa dengan Nabi Musa, mereka bina satu kedudukan dan satu kediaman, dan akhirnya tempat itu menjadi tinggalan sejarah yang sampai hari ini cuba untuk dijaki oleh orang-orang Islam semua. Inilah keagungan yang ada di kota Petra. Saya menjemput semua hadirin hadirat untuk join Kembara Al-Aqsa bersama dengan Emras Travel and Tours.